Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita pergi kepada video yang kedua, iaitu berkaitan dengan pendidikan universiti di Malaysia. So, sambungan daripada siri yang pertama berkaitan dengan sistem pendidikan di Malaysia. So, kita fokus kepada sistem pendidikan di universiti. So, kalau kita tengok universiti di Malaysia, kita ada lebih daripada 20 universiti awam yang wujud di pelbagai negeri di Malaysia, dan kita ada lagi berpuluh-puluhan lagi universiti swasta yang sama ada dibangunkan oleh syarikat berkaitan kerajaan mahupun pemain industri dalam bidang pendidikan, dan kita ada lagi ratusan kolej swasta yang menawarkan pendidikan tinggi di Malaysia. Dan kalau kita fokus, isu yang banyak dibincangkan adalah universiti awam yang dibangunkan menggunakan hasil daripada duit cukai yang dikutip daripada seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat universiti, macam saya sebut dalam video yang pertama, adalah universiti dulu sampai sekarang disebut sebagai sebuah menara gading, dan juga kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai ivory tower, sebagai satu tempat yang dipandang tinggi oleh masyarakat, sebagai tempat di mana ilmuwan berkongsi pelbagai ilmu dalam pelbagai bidang pada pelbagai tahap untuk dikongsikan kepada masyarakat. Dan kalau kita tengok keseluruhan di seluruh dunia, wujud pelbagai universiti yang ketamadunannya dibantu oleh para ilmuwan daripada universiti ataupun institusi pengajian, sama ada bersifat formal ataupun bersifat non-formal, yang memberi ilmu kepada manusia dan hari ini kepada masyarakat. Dan hari ini kalau kita tengok universiti, ada universiti yang masih mendapat bantuan daripada kerajaan, ditubuhkan oleh kerajaan dengan fungsi-fungsi tertentu, dan ada juga universiti yang wujud dan lestari disebabkan oleh hasil daripada sumbangan masyarakat. Dan kita fokus kepada universiti yang dibangunkan oleh kerajaan Malaysia, khususnya universiti awam yang ada di Malaysia ini. Dan universiti di Malaysia, kita berada dalam pelbagai kelompok. Yang pertama, kita ada Malaysian Research University Network, universiti-universiti yang fokus kepada penyelidikan dalam pelbagai bidang dan berfungsi untuk menjadikan satu penanda aras universiti antara universiti terbaik di dunia, iaitu Universiti Teknologi Malaysia yang fokus kepada bidang kejuruteraan dan teknologi, Universiti Putra Malaysia yang fokus kepada bidang pertanian dan pelbagai bidang bidang-bidang pendidikan lain. Kemudian Universiti Malaya yang antara 100 terbaik di dunia mengikut QS ranking. Kita ada Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Universiti Apex ataupun Universiti Sains Malaysia. Kelompok universiti yang fokus kepada bidang penyelidikan ini banyak mendapat bajet daripada kerajaan untuk melaksanakan program penyelidikan. Kita juga ada Malaysian Technical University Network, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Tun Hussein On Malaysia, kemudian kita ada Universiti Teknikal Melaka, so Malaysia Melaka. So dekat situ kita ada 4 MTUN. And then kita ada juga universiti yang komprehensif, dan juga kita ada universiti yang berfokus seperti UPSI ataupun UPSI adalah universiti nombor 1 pendidikan yang berfokus kepada bidang pendidikan. Dan asas penubuhan universiti adalah untuk menjadi tempat penyebaran ilmu melalui adanya kelompok ahli akademik, melalui adanya kelompok kumpulan pentadbir, dan yang paling penting bagi penubuhan sesebuah universiti adalah adanya mahasiswa yang melengkapkan satu institusi yang bernama universiti. Dan setiap universiti menawarkan program yang relevan dengan keperluan pembangunan negara. So dalam proses pembangunan negara, kita memerlukan modal insan yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran tinggi, dan mempunyai nilai sikap saksiah yang baik sebagai seorang rakyat Malaysia. Dalam konteks sekarang, kita berpegang kepada konsep Malaysia Madani untuk peradaban Malaysia, negara bangsa Malaysia
yang lebih maju, tetapi tunjangnya kepada adab dan juga nilai keinsanan, nilai kemanusiaan. Dan fungsi universiti ini kalau kita tengok dulu bukan untuk secara khusus menyediakan mahasiswa untuk keperluan industri, tapi dalam konteks pembangunan negara sekarang, universiti membangunkan program dengan pelibatan daripada pihak industri secara aktif. Dia bukan sebagai pasif tapi secara aktif untuk membangunkan program bagi memenuhi keperluan industri yang sama-sama dengan agensi kerajaan untuk membangunkan negara. Sebagai contoh, UPSI adalah universiti yang berfokus kepada bidang pendidikan. Jadi kami menyediakan tenaga pengajar, pendidik, pengajar dalam bidang TVET untuk memenuhi keperluan sistem pendidikan kita daripada lahir, usia 1 hari sehinggalah sampai ke peringkat yang tertinggi, daripada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, pusat tahfiz, sekolah pondok, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, sekolah amanah dan pelbagai jenis sekolah di UPSI dan 13 universiti awam lain. Kita menawarkan program yang untuk menyediakan pendidik, tenaga kerja, pengajar dalam pelbagai bidang yang bersesuaian untuk mendidik anak bangsa selari dengan falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk mengembangkan potensi anak-anak kita dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek selaras dengan misi dan visi negara yang kita inginkan. So dekat situ kita di UPSI kita melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang pendidikan ataupun pendidik yang mempunyai roh keguruan dalam bidang pendidikan. So untuk membangunkan, sebagai contoh kes di UPSI, bila kita nak membangunkan program untuk melahirkan seorang pendidik, so kita melibatkan daripada pelbagai pihak yang berada dalam bidang pendidikan, pentadbir pendidikan, guru, pengurus peringkat pertengahan dan pelbagai peringkat pembuat dasar bidang pendidikan untuk menjadi ahli jawatankuasa pembangunan program. Dan daripada situlah kita dapat maklumat apa jenis kompetensi, apa jenis kemahiran, apa jenis pengetahuan, apakah tahap kemahiran, pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan apabila graduan daripada UPSI melangkah ke institusi pendidikan yang berkaitan, daripada langkah pertama mereka sudah ada satu set kemahiran, pengetahuan dan sikap yang baik sebagai seorang pendidik. Sama juga dalam bidang-bidang lain di universiti awam yang ada di Malaysia. So kalau daripada polisi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA, kita wajib membangunkan program berdasarkan standard program yang telah ditetapkan oleh MQA. So apabila dalam standard program itu kita ada objektif pendidikan program educational objektif, kita ada program learning outcome, hasil pembelajaran program, kita ada CLO, course learning outcome, hasil pembelajaran khusus yang memenuhi keperluan yang ditetapkan standardnya oleh MQA ataupun Agensi Kelayakan Malaysia. Jadi kat sini tak timbul isu bahawa kita hanya mengajar teori, dan kalau tuan-puan melihat secara khusus di dalam PEO, PLO, CLO, kita buat satu penetapan mapping, pemetaan di antara CLO program, PLO program, ILO dan juga PEO, dan hasilnya yang kita sebut sebagai outcome based education akan melahirkan seseorang individu yang kemenjadiannya telah ditetapkan. Sama juga seperti dalam program TVET, kalau kita melatih seseorang pelatih ataupun pelajar di Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun Institut Latihan TVET, termasuk di peringkat TVET lanjutan, di peringkat pendidikan tinggi, kita sudah fokus kepada kemenjadian mereka sebagai seorang pekerja. Menjadi contohnya kalau di peringkat diploma, mungkin pekerjaannya dalam bidang pertanian akan lahir seorang penolong pegawai tanaman, sebagai contoh. Sebab saya ada bidang pertanian sebagai contoh ni. Kalau di peringkat universiti, kalau program kami di Faculty Technical Vocational UPSI, kita melahirkan seorang guru
sains pertanian untuk peringkat sekolah menengah dan juga boleh mengajar di peringkat college vocational dalam bidang pertanian. Itu sebagai contoh dalam bidang pertanian. So setiap program yang universiti bina hari ini bukan sekadar seronok-seronok kami bina dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai sebuah Menara Gading, sebagai sebuah pusat pendidikan tinggi untuk memenuhi keperluan visi dan misi apa yang negara inginkan, dan kita cuba untuk memenuhi keperluan negara, memenuhi keperluan industri sebaiknya. Walaupun ada banyak isu yang dibangkitkan oleh industri, tetapi isu-isu tersebut adalah melibatkan kes-kes terpencil. Dan kalau kita lihat kadar kebolehpasaran graduan di universiti, hampir semua universiti, walaupun mungkin ada beberapa isu dibangkitkan tentang adakah betul statistik kebolehpasaran graduan, tapi berdasarkan statistik survey kajian tinjauan yang kita lakukan, berdasarkan maklumat daripada responden ataupun graduan universiti, sama ada dalam masa 6 bulan ataupun selepas 6 bulan, mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka dalam bidang mereka, walaupun ada beberapa isu berkaitan dengan mismatch. Namun demikian, kita juga harus berlaku adil kepada mahasiswa ataupun graduan universiti yang keluar. Sebab apabila mereka keluar, industri, kalau ikut Datuk Samsudin Badan, eksekutif di Malaysia Employer Federation, beliau mengatakan bahawa majikan di Malaysia tidak mampu menyediakan pekerjaan yang secukupnya untuk graduan Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun Institut Pengajian Tinggi ataupun universiti di seluruh Malaysia. Jadi dekat situ kita boleh tengoklah sebenarnya bahawa kalau kita menyediakan graduan dengan satu skill set yang bersesuaian, mereka bukan hanya kita nak sasar untuk bekerja dengan majikan, tetapi kita juga melatih mereka untuk menjadi pencipta kejaya ataupun job creator. So mereka ini dengan nilai satu skill set kemahiran, pengetahuan dan sikap yang bersesuaian, mereka boleh menjadi usahawan dalam bidang yang mereka pelajari, dan mereka boleh menjadi pencipta kejaya, iaitu membuka peluang pekerjaan kepada kawan-kawan mereka ataupun graduan universiti lain dan membantu Malaysia untuk mencapai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. So masyarakat harus ingat bahawa universiti memang tugas dia bukan untuk menyediakan pekerjaan selepas sahaja graduan bergraduat, tetapi kami akan memastikan bahawa setiap murid yang dilahirkan daripada universiti bukan seperti produk kilang. Mereka adalah sama saja, bukan. Mereka adalah manusia yang mempunyai tahap keilmuan, tahap kemahiran, sikap adab dan sahsiah yang bersesuaian setelah mengikuti program 3 tahun di universiti ataupun 4 tahun di universiti. Dan hari ini kita lihat kita banyak melakukan kebarangkalian untuk melaksanakan program, dan kita dah buat pun program yang melibatkan 2 tahun di industri, 3 tahun di industri ataupun 1 tahun di industri untuk memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh industri. So dari situ kita sebenarnya sangat bertekad untuk memastikan graduan yang keluar daripada Universiti Awam ini mempunyai kebolehpasaran yang tinggi, bukan sahaja untuk bekerja dengan majikan yang sedia ada, melebarkan sayap mereka di peringkat antarabangsa, tapi juga menjadi job creator ataupun pencipta kejaya yang dicipta oleh mereka berdasarkan kajian-kajian oleh pensyarah ahli akademik di universiti ataupun kajian-kajian oleh pelajar itu sendiri melalui projek tahun akhir yang mereka buat, tetapi juga melalui pelbagai inovasi yang kita sangat sokong mereka di peringkat universiti lagi supaya mereka keluar sebagai seorang graduan yang sangat baik dan juga sangat mempunyai kompetensi yang diperlukan sebagai seorang graduan pada masa kini. Jadi tidak timbul sebenarnya isu bahawa universiti hari ini hanya melatih mahasiswa dari segi teori sahaja, bukan untuk memenuhi keperluan industri.
Tetapi kita kena ingat bahawa universiti bukan semata-mata untuk memenuhi keperluan industri sahaja, tetapi lebih tinggi lagi fungsi universiti adalah untuk melahirkan mereka yang berfikir, mempunyai nilai intelektual yang tinggi. Dengan daripada situ, dengan nilai intelektual yang tinggi, mereka dapat membantu negara, mendidik masyarakat untuk mencapai sebuah negara yang mempunyai peradaban yang tinggi, negara maju dari segi aspek pembangunan, tapi juga maju dari segi aspek peradaban dan nilai sebuah masyarakat yang bertamadun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.